mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi rizwan masyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tad'al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Maksudnya sesungguhnya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan barang siapa yang mengikut akan hawa nafsu mereka itu, sesudah datang kepada mengetahui mereka itu tentang ilmu ataupun pengetahuan, maka tiadalah bagi mereka itu pembantu dan pertolongan melainkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mara Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang berarti Fadil Tuan Imam kita terkejut juga Tuan Imam tu. Mana Imam ni kan? Oh Imam baru kan? Imam Mokah. Itulah tu kan? Tak pernah dengar ni tiba-tiba ada Imam. Okey, baguslah tu kan? Dia dah berani ke depan tu. Kalau boleh letak giliran lah. Gelir-gelir kan ke depan. Yang otak-otak itulah. Baik. Selanjutnya Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau. Musi dah. Tak sampai lagi. Huzu. Kojo. Selanjutnya jawatan kuasa. Muslimin muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur Taala kerana Allah Taala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita malam ini, insya-Allah untuk kita sambung kuliah kita, kuliah sifat 20 kan, bab tauhid ke arah memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Muka surat berapa tu tuan? 141 dah. Diam tak diam dah 141 kan. Tajuk baru yang harus lakukan setelah mengucap la ilaha illallah. Okey. Qala musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pengarang kitab
dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itulah dunia dan akhirat. Yang harus dilakukan setelah mengucap kalimah la ilaha illallah. So, apa yang dia harus lakukan? Untuk menghindari dari pemahaman yang keliru mengenai hadis-hadis yang telah disebutkan dalam pembicaraan terdahulu, terutama dalam memahami hakikat makna la ilaha illallah. Berikut ini dijelaskan beberapa syarat dan hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang setelah dia mengucap kalimah tauhid. Dengan demikian, seseorang yang tidak cukup hanya dengan mengucapkan tauhid itu tanpa melakukan kewajipan-kewajipan lain yang disyariatkan oleh agama. Sebenarnya tak cukuplah. La yakfi, bahasa Arab la yakfi. La yakfi tak cukup. Hanya sekadar kita mengucap saja tanpa kita melakukan kewajipan-kewajipan lain lah. Contohnya solat, puasa, zakat, buat benda baik lah, amal ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Itu antara tuntutan kalimah la ilaha illallah jugalah. Baik, kemudian sebagai ulama antaranya Hasan Basri dan juga Wahab bin Munabbih. Ni dua ulama dalam bab tasawuf ni. Walaupun begitu mereka pun boleh juga pakar juga dalam bab tauhid ataupun akidah. Jadi mereka berpendapat bahawa yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut adalah bahawa ucapan la ilaha illallah dapat menyebabkan seorang masuk ke syurga dan selamat daripada seksa api neraka. Bahawa yang dimaksud dengan hadis tersebut, hadis mana? Hadis belakanglah, kan banyak hadis tu. Contohnya hadis muka surat 139. Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi lam yamassahun nar. Lam yamassahun nar. Barang siapa yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Hal keadaan dia sebut tadi, saksi tadi, mukhlisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya, tulus ikhlas dalam hati, kan? Lam yamassuhun nar, saya tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu antara contohlah hadis. Apa lagi hadis? Surat 140 tu, iza sa'alaka ahlul yumni an miftahi jannah faqul la ilaha illallah. Apabila ditanya kepada engkau oleh ahli yumni, mana ahli kanan, ahli kanan, yumna kanan kan, tapi di sini bukan dikatakan kanan, orang gulungan yang menang lah, ashabul yamin. Kan ada dua tu dalam Quran tu, ashabul yamin wa ashabul shimal, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan ialah golongan berjaya lah, golongan kiri yang tak berjaya lah. Al-yumna, ahlul yumna, golongan yang berjaya ataupun golongan kanan. An miftahi jannah, tentang anak kunci syurga. Fakul, maka kata olehmu, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Jadi perkataan la ilaha illallah ni merupakan anak kunci syurga. Tetapi kita jangan hanya sekadar bercakap saja la ilaha illallah tanpa kita melaksanakan tuntutan kalimah la ilaha illallah. Kalau macam tu senang sangatlah masuk syurga. Betul tak? Senang sangatlah. Sedangkan kita ada taklif-taklif benda lain lagi. Aqimus solat wa atuz zakah, tunaikan zakat, dirikan sembahyang. Apa lagi? Amal ma'ruf nahi munkar, bir walidaini, taat kepada dua bapa, menghubungkan silaturahim dan sebagainya. Ini merupakan orang kata salah satu daripada unsur-unsur yang terdapat dalam tuntutan kalimah la ilaha illallah itu tadilah. Kemudian dalam hadis kursi tu, wa izzati wa jalai la ukhrijanna minan nar man qala la ilaha illallah. Dan demi kemuliaan dan juga keagunganku kata Allah, la ukhrijanna, sungguh aku akan keluarkan, min nar, daripada api neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata la ilaha
illallah. Itu antara hadis-hadis yang disebutkan di belakang lah. Baik. Jadi kita kembali kepada tadi. Jadi sebagai ulama, di antaranya Hasan Basri dan juga Wahab Al-Munabbih berpendapat bahawa yang dimaksud dengan hadis-hadis tersebut adalah bahawa ucapan la ilaha illallah dapat menyelamatkan seorang masuk ke syurga dan selamat daripada seksa api neraka. Itu maksud dia tu. So maknanya bukan hanya sekadar begitu kita cakap aja, tapi naklah betul-betul kalimah tadi memang dapat melepaskan kita daripada azab neraka, dan masuk syurga. Tetapi ucapan tersebut punya tugas yang menuntut seorang agar melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Mestilah buat apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarangkan. Tu je lah. Betul tak? Jadi kalau hanya sekadar la ilaha illallah saja, senang sangatlah masuk syurga, mudah sangatlah. Kalau macam tu ramailah orang kata orang tak semayang apa sebagainya masuk syurga. Apa nak semayang kan? Cukup hanya sekadar sebut la ilaha illallah dah lah. Apa nak semayang? Janji masuk syurga dia kan. Macam tu mudah sangatlah Islam itu. Memanglah Islam tu ad-dinu yusrun, agama itu mudah, tetapi jangan kita mempermudahkan ataupun mengambil jalan mudah. Itu tak boleh tu. Mengambil jalan mudah lain, mudah lain. Agama itu mudah, memanglah mudah, tapi jangan mengambil jalan mudah. Senang sangatlah kan nak masuk syurga, tu tak? Baik. Mic ni memang macam ni ke bunyi? 10 ni tak macam ni bunyi. Bondo ni berpusing. You kena pusing kau. Baik, ada orang sudah merasa cukup. Ada orang sudah merasa cukup dengan mengucap la ilaha illallah tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Ketika Farazdak, ada seorang lelaki bernama Farazdak akan menguburkan isterinya, Hasan Basri bertanya kepada Farazdak, pelik sikit nama kan Farazdak ni. Tuan-tuan besok jangan letak nama cucu Farazdak. Kan apa bodoh mana Farazdak kan, susah sikit nak sebut. Jadi apa kata Hasan Basri kepada Farazdak? Apa yang telah engkau siapkan untuk hari ini? Lalu Farazdak menjawab, bersaksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Dan aku ini persiapkan selama 70 tahun. Dan aku persiapkan selama 70 tahun tentang kalimah la ilaha illallah. Sebenarnya dia kalau macam tu dia selalu berzikir lah. Dia lazim berzikir. Setiap hari berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan. Mana dia mempersiapkan selama 70 tahun. Kenapa? Nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kemudian Hasan Basri bertanya lagi, bagus itu adalah persiapan yang paling baik, dia kata. Tetapi ketahuilah bahawa sesungguhnya kalimah la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh kerana itu, janganlah sesekali engkau menyimpan prasangka buruk terhadap isterimu, dia kata. Jadi kemungkinan lah dia si Farazdak ni mungkin ada dia buruk sangka lah kepada isteri dia. Jadi kemungkinan besar Hasan Basri ni tahulah. Mungkin ada kelebihan tertentu ada Hasan Basri ni. Jadi dia tahulah bahawa mungkin Farazdak ni adalah menyimpan sesuatu benda yang tak baik lah kepada isterinya yang telah pun meninggal dunia tadi. Jadi Hasan Basri nasihat pada dia, jangan ada kamu menyimpan prasangka buruk terhadap isteri kamu. Macam tu. Isteri pula macam mana pula? Kena juga jangan ada prasangka buruk pada suami. Betul tak? Jangan orang kata suaminya jangan sangka buruk dengan isteri, sedang isteri pula macam mana pula? Isteri pun jangan ada prasangka buruk pada suami. Macam tu. Tapi kalau dah betul-betul jelas tu, tak ada apa nak cakap dah. Memang dah nampak depan mata kan. Ustaz, ni bukan sangka buruk dah Ustaz ni, memang dah betul jelas dah. Gitu kan? Nampak betul dah. Dia masuk rumah perempuan tu kan. Nampak kan masuk. Okey.
Jadi dah tak ada sangka buruk dah, memang dah jelas dah tu. Tapi kalau hanya sekadar menduga-duga saja, mengagak-agak saja, tak boleh lah. Jangan sekali kamu bersangka buruk terhadap isteri kamu. Suatu ketika ada seorang berkata kepada Hasan Basri, sesungguhnya manusia banyak yang mengatakan bahawa orang yang mengucap la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Lalu Hasan Basri meluruskan dan menyempurnakan pendapat tersebut. Dia berkata, orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu dia melaksanakan hak dan kewajipannya, maka orang itu baru masuk syurga. Baru masuk syurga. Jadi kalau yang lahir pada zahir hayatnya, maknanya siapa saja man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Kan mesti kita dengar macam tu. Barang siapa berkata la ilaha illallah masuk syurga. Kalau macam tu mudah sangatlah masuk syurga tu. Tahu tak? Sekarang syurga tu satu benda yang sangat bernilai. Kalau benda bernilai ni sudah satu kita nak dapatkan payahlah. Bukan senang nak dapat. Tahu tak? Mestilah dengan pengorbanan, kan? Dengan penat dan jerih, letih dan sebagainya, boleh kita dapat benda tu. Apalagi kan syurga ni kekal selama-lamanya, tahu tak? Jadi kalau hanya sekadar la ilaha illallah saja, mudah sangatlah. Kata Hasan Basri. So, apa maksudnya dengan kita berkata la ilaha illallah dakhala jannah itu? Maksudnya kita melaksanakan hak dan kewajipan dia, maka barulah orang itu masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuntutan dia, apa kewajipan dia, kita ikutlah. Apa tegahan dia, larangannya, jangan kita buat. Taklah kita tinggalkan. Masya-Allah, tuan-tuan dia, Dengan demikian tuan, bahawa kalimah la ilaha illallah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang mengucapkannya. Hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali yang menerangkan dan sekaligus menguatkan terhadap pendapat yang menyatakan bahawa kalimah la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengucapkannya. Antaranya ialah seperti hadis lima daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim wa tasilur rahim. Hadis diterima daripada Abu Ayyub Al-Ansari, kan, radhiyallahu ta'ala anhu, telah merela ta'ala kepadanya, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni beritahu aku. Ya Rasulullah, beritahu pada aku ni, cerita kat aku ni. Bi amalin, dengan satu amalan, yudkhiluni al-jannah, yang boleh memasukkan aku dalam syurga. Yang boleh aku masuk syurga. Ya Allah, ya Rasulullah, ceritakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Naklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu melakukan syirik dengannya walaupun dengan sesuatu pun. Sembah Allah dengan sebenar-benar sembah. Tapi nak kenal Allah kena belajar. Nak kenal Allah mesti belajar. Salah satunya sifat 20 lah, wujud, qidam, baqah, muhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyam ta'ala bi nafsi wa daniyat, kan, qudrat, iradat, ilmu hayat dan sebagainya. Wujud tu apa benda dia? Wujud tu maksudnya ada yang macam mana? Kan, adakah ada tu sama macam kita ada dia? Tu yang kita nak perdetailkan tu, yang kena haluskan. Betul tak? Dah halus, dah faham, barulah kita tahu. Barulah kita dapat mengenal Allah yang sebenarnya. Banyak di kalangan kita ni mengenal Allah hanya dalam, orang kata, begini-beginilah rupa Allah tu, mungkinlah Allah Ta'ala tu macam ni lah, dia kata. Mungkinlah ada tasawuf terlimpah dalam hatinya, Allah Ta'ala ni mungkin begini. Tahu tak? Banyak di kalangan kita akan berfikiran begitu, sedangkan Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tak makan, tak minum, kan?
tak tidur, tidak berbaring dan sebagainya. Baik. Jadi kita sembah Allah Ta'ala dan tidak melakukan syirik dengannya walaupun dengan sesuatu. Wa tuqimus solah, dan kamu dirikan sembahyang. Dirikan sembahyang. Sembahyang ni maksud sembahyang wajib lah. Jangan kata sembahyang sunat. Bila sebut sembahyang je, wa tuqimus solah, wahai ustaz, dia kata disebut tu dirikan sembahyang, tak ada pun sebut wajib sunat di situ. Sembahyang ialah. Dia pun buatlah sembahyang sunat je. Tak ada pun sembahyang wajib, dia kata. Sembahyang wajib disebut dalam hadis lain, as-salatul maktubah, kan? Tuqimus salatul maktubah. Dirikan sembahyang yang difardukan. Kan ada tambah situ. Sini memanglah tak sebut wa tuqimus solah, dirikan sembahyang. Bila dirikan sembahyang aja baru dia faham, oh, sembahyang sunat ke Bila sembahyang wajib tak payahlah buat. Tak? Itu sebabnya kita jangan tengok pada satu hadis. Nak jadi alim, pandai, bijaksana, kena banyak hadis. Tengok perbandingan hadis. Belajar tentang bab hadis. Ini kerana berhujah dengan satu hadis je. Hadis lain dia tak tengok. Jadi akhirnya jadi sesat. Kena menyesatkan orang pula. Wa tu'ti zakah, dan tunaikan zakat. Zakat tu macam mana? Kena pula pendetilan zakat, pembahagian zakat. Apa makna zakat? Wa tusimu rahim, dan menyambungkan hubungan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Ini antara amalan yang boleh masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Habis ini saja ke? Tidak. Banyak lagi yang lain kan? Banyak lagi yang lain menyebabkan kita boleh masuk syurga. Kemudian pada hari yang lain pula, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah dullani an amalin iza amiltuhu dakhaltu jannah. Qala ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu salatul maktubah. Nampak? Kena sambah situ. Wa tuqimu salatul maktubah. Kaitah dia tak sebut wa tuqimu solah. Dirikan sembahyang. So kalau di sembahyang, kalau tengok hadis tu tak payah tengok di bawah, memang kita faham hadis sembahyang sunat jelah. Sunat senang 2 rakaat dia. Dan wajib kan nak ada 4 rakaat. Sembahyang kemudian Jumaat nak kena pergi pula. Dia malah nak ke Jumaat. Kan? Dia kerja nak pikir burung ni kerja. Atau pergi mancing ya, tu masa yang sesuai nak pergi mancing sentiasa Jumaat tu. Jadi dia malah nak. Wa tu'ti zakati mafrudah, nampak? Dan menunaikan zakat yang difardukan. Wa tasumu Ramadan. Faqala rajulu wallazi nafsi biyadi la azida an hadza syai'an wala anqusu minhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Falyanzur ila hadza. Hadis ini terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah meredha Allah Ta'ala kepadanya. Anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, qala berkata ia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani an amalin, tunjukkan kepadaku di atas satu amalan, iza amiltuhu, apabila aku mengerjakan akannya, dakhaltu jannah, nasib aku masuk syurga. Sama lebih kurang macam kat atas tadi, tapi dari atas dia sebut akhbirni, ceritakan padaku. Kalau sini pula dia kata tunjukkan aku. Mana dia ni lebih spesifik lagi lah, lebih halus lagi bahasanya berbanding ke atas. Kalau atas tadi cerita ya Rasulullah, kalau bawah ni tunjukkan, kan? Cerita tunjukkan beza. Jadi tunjuk ni dia lagi mendalam lah macam tu. Betul tak Tan? Betul kan? Tunjuk dengan cerita mana lebih mendalam? Tunjuk kan? Betul tak? Tunjuk cerita. Contohlah kat sungai tu banyak udang. Kat sungai tu banyak udang. Kan? Jadi orang pun ceritalah, kat sungai tu banyak udang. Kan? Udang tu kat mana? Kat bangka. Bangka mana? Bangka nilah kat belakang rumah Hasan tu, dia kata. Hasan mana? Kan? Itulah Hasan apa tu sedia raja tu lah, kan? Oh, ya ke? Dia cerita je. Okay? Yang seorang ni pula dia kata bukan cerita je, dibawa orang tu. Bawa sampai ke bangka tu. Ni abang sampai udang ni banyak. Jadi mana lebih mendalam?
Yang tunjuk tadi lah. Yang tunjuk siap bawa sekali. Kalau tak jumpa udang kan tak tahulah. Kalau cerita lain kan tak sama. Jadi dullani ala amalin iza amiltuhu dakhaltul jannah. Tunjukkan pada aku satu amalan yang apabila aku amalkan aku masuk syurga. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu melakukan syirik dengannya walaupun dengan sesuatu pun. Walau sesuatu pun jangan syirik kepada Allah. Jangan menduakan Allah. Itu sebabnya nak kenal Allah, nak ma'rifatullah, mestilah tahu Allah. Kenal Allah barulah kita tahu bahawa kita tak menyekutukan Allah. Kalau Allah sebut, dia kata laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kalau tidak ada satu pun yang menyerupai Allah, semaknanya Allah Taala macam mana? Itu sebabnya kita kena mengaji. Bab tauhid ni susah kadang, pening juga. Apalagi kadang kalau kitab jawi tu kadang lagi susah. Kitab jawi tu tuan nampak je nipis. Kitab jawi nampak je nipis. Tapi dia punya pembahasan tu pening kepala kita kan. Contohlah kisah usul taqiq. Usul taqiq tu kitab nipis je. Kitab jawi lama tapi nipis. Tapi ya Allah, berpinau tu kan baca tu. Nak memahamkan dia punya bahasa tu. Berpinau. Dia pula dia tak ada titik. Dia tak tahu titik berhenti kat mana, tak ada. Kita Jawi kan biasa kan. Kan dia kata samo ya tiba-tiba daripada atas sampai ke bawah samo ya dia tu kan. Samo itu. Susunan itu samo. Kan? Apalagi kadang tak Jawi itu kadang separuhnya ke topi pun ada. Arab pun itu juga. Kita Arab separuh kita Arab ni macam kita Arab kitab kuning kan. Memang dia tak ada baris pun tak ada. Susunan tu sama kan. Baris itu. Nak faham pun pening juga. Susah. Sebenarnya lama lah lagi nak jadi alim ni. Lambat lah lagi nampak lambat lah lagi nak jadi alim. Wa tuqimu salatul maktubah, dan mendirikan sembahyang yang difardukan. Wa tu'ti zakatul mafrudah, dan menunaikan zakat yang difardukan. Jadi kalimat ini ada perbezaan maktubah dengan mafrudah. Tapi makna sama, lain ke ustaz? Tak, makna sama je. Maktubah dengan mafrudah benda sama je. Cuma berbeza kalimat. Kerana bahasa Arab tu kadang macam tu. Kalimat berbeza tapi makna sama. Mafrudah dengan maktubah. Kalimat berbeza tetapi makna sama. Mana sembahyang yang difardukan ataupun zakat yang difardukan. Itu namanya kalimat lafaz mustarak. Lafaz mustarak ini maknanya kalimat yang berbeza-beza tapi makna sama. Satu lagi lafaz muradif. Lafaz muradif ni kan iaitulah kalimat yang kalimat satu makna berbeza-beza pula. Kalimat satu makna berbeza. Okey? Contohnya kalimat ainun. Ainun ni asal makna ainun ni mata. Tetapi ainun juga boleh bermakna lain. Boleh bermakna lain selain daripada mata. Contohnya ainun juga boleh bermakna mata air. Mata air. Ainun juga boleh bermakna air salji. Boleh juga mana ainun. Ainun juga matahari pun boleh bermakna ainun juga. Matahari kan? Kemudian ainun juga boleh kita terjemahkan dengan makna mata gelap. Spy spy ni mata gelap lah. Special brand kan. Boleh juga dikatakan sebagai ainun mata. Apa lagi? Diri kita pun boleh katakan ainun. Ainun mana diri kita. In kita, zat kita pun boleh katakan sebagai ainun juga. Sebenarnya kayanya bahasa Arab itu. Satu kalimat mempunyai banyak makna. Gitu. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Faqala rajulu, dan berkatalah laki-laki, wallazi nafsi biyadihi,
dan demi diriku yang berada dalam tangannya ataupun kekuasaannya, la azida an haza syai'an wala anqusu minhu, tidak aku tambah atas ini sesuatu dan tidak aku kurangkan daripadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man asara ala ayazura ala rajulin min ahli jannah falyanzu ila haza. Maka barang siapa yang senang melihat seorang lelaki di antara penduduk syurga, maka lihatlah kepada orang ini. Lihatlah pada orang ini. Nabi kata siapa yang nak tengok ahli syurga, ni lihatlah orang ni. Lelaki yang bertanya tadilah. Berkenaan tentang satu amalan yang boleh dimasuk syurga. So maknanya nak kau masuk syurga ni bukan, jangan hanya sekadar kata la ilaha illallah saja. So maknanya ada tuntutan-tuntutan yang kena buat. Ada tuntutan yang kena buat. Ta'budullah, tuqimus solat, tutuz zakah, shaum Ramadan. Dan dia tidak melebihkan itu dan tak mengurangkan. Maknanya 4 item ni dia buat. Kan? 4 item lah, 4 benda ni dia buat. Boleh masuk syurga. Tapi kalau ada yang lain lagi, digalakkan kita buat. Kerana syurga ni 100 tingkat. So kalau kita nak berada di tingkat yang atas, takkan kita hanya sekadar nak sembahyang, puasa, zakat saja. Tentulah benda lain pun kita nak tambah, tu tak? Nak tambah lagi. Macam kita makan nasi tu lah kan? Kan? Cukup tak hanya sekadar kita makan ikan bilis je, dia punya lauk tu? Cukup tak? Tak cukup kan? Mesti nak tambah lagi kan? Ikan ke, ayam ke, sotong ke? Ayam sotong kan, ayam penyet ke, ayam penyet, ayam golek kan, takkan nak tengok je kan. Dah tuan rumah menyediakan contohnya 10 jenis pilihan makanan atas meja tu kan, termasuklah kata ikan masin ke situ. Jadi tuan pun ambil ikan masin je lah, nasi ikan masin. Macam mana kat macam tu? Rugi tak? Rugilah kan? Sayanglah kan? Jadi tuan rumah dah sediakan banyak tu, marilah paling tidak pun sikit sebanyak kita ambil lah kan? Kasutlah sikit. Tapi kalau banyak sangat pun dah macam melampau pula tak? Cuba tengok tu kalau dekat hotel tu kan, kalau buka puasa kat hotel ke atau makan-makan kat hotel, tengoklah punya makanan banyak. Makanan banyak tu kan? Sampai beratus dia punya menu dia. Menu je. Dia punya lauk tu macam-macam lauk. Okey? Takkan kita semua nak makan. Kalau semua makan, ini mata darah namanya kan. Jadi kita ambil mana-mana yang patut je lah. Kalau ikut selera semua nak diambil, semua nak dirasuh nak rasuh aiskrim pun nak rasuh kan. Apa tu cendol pun ada, semua nak dirasuh habis akhirnya bila makan macam tu dah menteneneng istilah situ. Menteneneng kan, dah tersandar ke situ kan, nak bangun dah tak boleh. Silap-silap nak kena panggil ambulan pula. Pokono ni kata kan. Habis semua ni minta darah kata. Nak tak nak terpaksalah bawa lah ke hospital. Macam tu. Nak bangun dah tak boleh. Faham kan tu kan? Baik, kita lihat terjemah hadis tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku mengenai amal perbuatan yang apabila aku mengerjakannya aku dapat masuk syurga. Nabi SAW menjawab, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya walau barang sedikit pun. Barang sedikit pun kita tak sekutukan Allah. Okay? Kerana bersekutu ni pun ada beberapa kategori. Sama ada segi etikad kita, perbuatan kita dan juga percakapan kita. 3 benda ni kita kena jagalah. Etikad kita, pertama cakap pun jangan mencakap lepas je sampai mengikuti Allah. Perbuatan pun jangan sampai mengikuti Allah. Sembah patung dan sebagainya kan, tunduk pada patung. Ini pun boleh menyebabkan mengikuti Allah Subhanahu taala. Dia 3 benda elemen tu naklah kita jaga. Baik, kemudian mengerjakan solat yang diwajibkan, solat 5 waktu tu, kemudian bayar zakat yang diwajibkan bila sampai
cukup haul dan juga tempoh dia, cukup dia punya kadar dia, dan kau puasa di bulan Ramadan. Maka lelaki itu berkata, demi zat yang diriku, jiwaku berada dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah dan mengurangi walaupun sedikit pun. Mana dia tak akan menambah dan mengurangi walaupun sedikit pun. Mana cukup sekadar tu, empat perkara tu yang dia buat. Boleh tak masuk syurga? Lalu Nabi SAW bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang lelaki di antara penduduk syurga, maka lihatlah pada orang ini. Semana boleh lah. Bolehlah 4 benda tadi kita buat, walaupun benda lain tak buat, kan? Tapi kalau kita buat lagi benda lain, tambah lagi bela, lagi baik, kan? Kerana iman tu pun mempunyai 70 cabang. Nampak? Iman ada 70 cabang. Al-iman sab'una bid'un wa sab'una syu'bah. Iman mempunyai 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi ialah kamu berkata la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah imanatul azab fil tariq, kamu buang duri kat jalan. Wal haya' syubatun minal iman, malu tu sebahagian daripada iman. Nampak tak? So mana iman tu banyak juga cabang dia. Iman pula yazid wa yanqus. Iman pula ada masa bertambah dan ada masa berkurang. Bila kita banyak buat taat pada Allah, maka iman kita bertambah. Bila kita lalai kepada Allah, kan, malas sebersebi nak buat ibadah semua malas, maka iman kita berkurangan. Ulama membahagikan iman ni kepada 4 kategori lah. Kepada pertama, kepada para nabi dan rasul. Kepada para nabi dan rasul, iman mereka itu bertambah sahaja, tidak ada berkurang. Kemudian para malaikat. Malaikat ini iman tak bertambah dan tak berkurang. Malaikat iman dia tidak bertambah dan berkurang. Manusia bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Dan yang keempat, golongan munafik atau kafir, atau golongan maksiat. Golongan maksiat, dia punya iman tu berkurang. Berkurang je, bertambah tak ada. Kurang, bertambah tak ada. Kemudian golongan kafir dan munafik memang tak ada iman lah. Memang tak ada iman. So apa nak ada bertambah berkurang? Kalau kita termasuk golongan orang yang mukmin, beriman pada Allah, so iman kita mesti ada bertambah dan mesti ada berkurang. Bila kita rajin beribadah, maka iman kita bertambah. Ada masa kita malas, datang surau pun malas, nak baca Quran pun malas, nak sembahyang sunat pun malas, semua malas. Tidur je kan, malas. Jadi iman kita masa tu berkurang lah. Ada masa rajin pula, tak payah suruh. Rajin serajin-rajin ni, datang ke surau cepet, habis semua di mop, habis semua kata di apa tu, vacuum dia. Bila pusing surau, kau buat apa ni? Vacuum. Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Iman saya tengah bertambah gitu. Iman saya tengah bertambah gitu. Jadi iman, kerana iman tengah bertambah, jadi semua kerja saya buat. Sapu sampah, kan, lap cermin, kipas pun dibuka, ada lap, tahu tak? Bila air tu semua dicuci, disebis, disental semua, tahu tak? Quran tu semua dibersih-bersihkan. Dia tanya tu, kau buat apa ni? Saja je, iman tengah bertambah, kan? Gitu. Tak ada lah cakap macam tu. Duden yang cakap, tuan-tuan. Tu dia cakap. Iman tengah bertambah. Faham kan? Baik, seterusnya, dan pada hadis yang seterusnya, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Hadis ini terima daripada Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, telah meridha Allah Ta'ala kepadanya. Qala, berkata ia, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda, umirtu, aku diperintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Apa benda yang aku diperintahkan? An uqatilan nas, bahawa aku membunuh manusia.
aku membunuh manusia hatta yaqulu, sehingga mereka itu berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, asamu minni dima'hum, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, nescaya terpeliharalah mereka itu daripada-Ku akan darah-darah mereka. Jadi bila disebut la ilaha illallah, maka darah mereka terjaga, terpelihara. Wa amwalahum, dan harta mereka pun terjaga. Aku takkan bunuh dia. Siapa kata ni? Nabi. Siapa kata Nabi? Illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Haknya yang sepatut kita ambil darah dengan dia. Wa hisabuhu Allah, dan penghisapannya itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang merupakan satu hadis yang agak keras. Dia keras sikit. Dan ada yang salah menggunakan hadis ini, kan? Bila salah menggunakan hadis ini, itu yang kadang-kadang dia pergi bunuh orang tu. Kau tak nak mengucapkan, okey aku bunuh kau. Kau tak nak mengucapkan, aku bunuh kau. Sedangkan benda ni menentang pula dengan ayat Quran. Apa ayat Quran kata? La ikraha fiddin, kan? Ya, tidak ada paksaan masuk agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama. Nampak? So, maknanya hadis ni pun kita kena tahu juga pertempatkan dia. Jangan tempat-tempat macam tu je. Kalau kita gunakan hadis ni untuk kita membunuh orang kafir, habis semua orang kafir kena bunuh lah. Habis semua orang kafir kena bunuh. Apalagi kalau kita ni, contohnya dalam Malaysia ni kan, kita ada masyarakat majmuk dan sebagainya kan. So maknanya kena juga tengok juga pertempatan hadis ini, sesuai ataupun tak sesuai. Tapi kalau kita tengok pada zahir hadis ini, memang hadis ini keras. So siapa saja tak cakap la ilaha illallah dalam Islam, memang kena bunuh je. Tak? Umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan bahawa aku membunuh manusia hatta yaqulu, sehingga mereka berkata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Asamu minni dima'ahum, jadi bila dia kata la ilaha illallah, ni saya terpeliharalah mereka itu daripada aku, darah mereka, darah akan terjaga. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka pun terjaga kalau mereka kata la ilaha illallah. Illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Hak ni maksudnya orang tu murtad, keluar dari Islam, ataupun dia memang dia menentang Islam, dia tentang Islam kan, dia perangi Islam dan sebagainya, barulah halal darahnya. Itu pun mesti ada lesen daripada pemerintah. Kalau pemerintah kata tak boleh, janganlah. Mestilah ikut pemerintah, dan mestilah dengar pula tentang pandangan-pandangan ulama. Ulama jangan diketepikan. Banyak yang kata kita kadang ketepikan ulama. Bila ketepikan ulama, jadi bila dah berlaku dah susah nak menjawab dia. Macam tu. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tengok juga hadis ni ke mana kita nak mempertempatkan dia, sesuai ataupun tidak dalam konteks Malaysia ni lah, sesuai atau tidak. Kalau tak sesuai jangan. Dan kita ada ulama, kita tanya pula pandangan ulama macam mana, kan? Ada umara, tanya pula pemerintah, ada sultan, ada raja kan. Selagi mana kita ni boleh lagi yang kata sembahyang, puasa, dan mereka tak kacau kita, tak perlulah kita nak perang mereka. Tapi kalau dah sampai dah kacau kita tu, habis kita punya masjid, habis kita punya surau tu digunturkan, dimusnahkan, itu dah lain tu. Sebagaimana yang berlaku di mana tu, Rohingya kan. Rohingya tu di Burma, apa dah? Burma. Macam mana tu? Myanmar tu. Macam mana? Rumah Islam habis semua dibakar. Masjid-masjid semua dibakar. Orang Islam dibunuh sana, dibunuh sini dan sebagainya. Nampak tak? Masa tu dah tahap orang kata wajib dah tu memerangi golongan mereka itu. Tak boleh kita berdiam diri kan? Macam tu. Kita pula sini pula jauh sana, macam mana kita nak pergi? Kita hanya menyalurkan bantuan je lah. Tak boleh bantuan. Doa je kan? Doa. Dan ikut pada undang-undang negara, undang-undang dunia dan sebagainya, sesuai kena pakai.
Masalah kadang orang Islam kadang pecah-pecah. Orang Islam pun pecah-pecah, bergaduh, berbalah-balah. Jadi macam mana? Betul tak? Faham kan tuan-tuan? Seterusnya cukup dah, sikit lagi Baik, la ilaha illallah dalam memerangi kaum murtad. Kita sudah maklumi bahawa sesungguhnya ketentuan untuk masuk dalam syurga adalah dengan mengucap kalimah la ilaha illallah. Dan kalimat itu juga punya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang mengucapkannya. Sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, riwayat daripada Imam Muslim, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, membunuh manusia, hatta sehingga mereka itu yashhadu, mereka naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Hadis ni bukan sama macam hadis yang belakang tadi, cuma ada sedikit perbezaan dari segi lafaz ataupun matan hadis. Kalau di belakang dia kata hatta yaqulu la ilaha illallah, kalau di sini dia kata hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kat belakang dia tak sebut Muhammad Rasulullah. So ada sedikit perbezaan. Ini riwayat daripada Imam Muslim. Yang tadi pun Muslim juga, tetapi dengan jalur yang berlainan. Jalur dia ada jalur itu. Jalur kata sanad kadang berbeza-beza sanad. Bila beza sanad tu yang kadang-kadang lafaz hadis ataupun kata matan hadis berbeza. Tarik dia tu, jalan itu berbeza-beza. Kadang-kadang orang ni dia tamat dia dapat daripada orang sini. Muslim kadang Bukhari pun kadang-kadang dia mendapat daripada banyak jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, sampailah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarik ataupun jalan tu sampailah pada Nabi juga. Baik, terhadap hadis di atas, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sebahagian para sahabat memahami bahawa orang yang telah membaca 2 kalimah syahadat sudah terbebas daripada siksaan yang bersifat duniawi, sehingga mereka berpendapat bahawa orang yang tidak mau membayar zakat tidak wajib diperangi. Sehingga mereka berpendapat bahawa orang yang tidak mau membayar zakat maka tak wajib diperangi. Sedangkan menurut Abu Bakar, beliau memahami bahawa tak ada halangan untuk memerangi mereka kecuali mereka tak mahu memenuhi hak harta mereka, iaitu dengan membayar zakat. Itu sebabnya kalau pada zaman Abu Bakar, sesiapa yang tak nak bayar zakat, maka mereka itu naklah diperangi. Kerana mereka ini pemegang seperti orang yang telah murtad, keluar daripada Islam. Berlainan dengan pandangan Umar. Kalau Umar kata masih lagi dimaafkan, tak bayar zakat pun tak apa, dia kata. So mana tak diwajib diperangi, kata dia lah kalau ikut pada apa sini. Tapi kalau Bakar kata wajib diperangi, misi perang. Jadi mereka ataupun 2 sahabat ni kadang-kadang memahami hadis yang berbeza-beza. Kan? Umar faham daripada hadis ini, Abu Bakar pula faham daripada hadis ini. Jadi mereka memahami hadis yang berbeza-beza. Jadi akhirnya maka terjadilah perbezaan pendapat. Tetapi walaupun begitu tak ada masalah kalau kita pakai salah satu. Tetapi yang masyhurnya, yang tarjih, yang kuatnya dalam mazhab Imam Syafi'i ini, so siapa yang sengaja tak bayar zakat maknanya boleh murtad lah. Betul tak? Siapa tak nak bayar, sengaja tak nak bayar zakat, keluar daripada bayar zakat, mana dikira sebagai murtad. Apalagi kalau dia tu mempelekehkan bayar zakat. Dia kata zakat tak wajib pun, dia kata. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kan, mereka tu boleh diperangi kerana dianggap sebagai murtad. Betul tak? Kerana tidak mengakui salah satu daripada rukun Islam. Tidak mengakui salah satu daripada rukun Islam. Kerana rukun Islam ada 5. Satu saja kita tak percaya ataupun satu saja kita mengingkari rukun itu, mana orang tu dia murtad, keluar daripada Islam.
Tapi kalau dia percaya zakat tu wajib, cuma dia malih nak bayar. Zakat wajib dia tu, tetap wajib. Cuma nak bayar tu kadang dia malih sikit gitu kan. Dia malih nak pergi bayar tu dia malih. Sibuk dengan urusan dunia dan sebagainya. Tu tak belum lagi murtad. Tapi digulung dalam mukmin asi. Mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengaja kan memperlekeh-lekehkan benda tu. Dan boleh juga nanti akan menjadi dosa besar. Kerana dosa besar itu terjadi daripada dosa kecil. Dosa besar terjadi daripada dosa kecil. Jadi kalau dosa kecil tu kita lekeh-lekehkan, akhirnya menjadi dosa besar. Bila dah jadi dosa besar, kan akan diazab dalam neraka besok, mengikut kepada masa dan ketika dan jumlah kadar dosa besar yang dilakukan tadi. Dah habis semua, barulah dikeluarkan dari neraka, barulah dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Alah ustaz masuk neraka sekejap yo gitu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Kau ambil api tu. Kau ambil puntung rokok ke apa ke, api yang bau api. Bau api yang dekat dapur tu. Cubalah letak ke tangan kau tu. Letakkan ke urut ke badan tu lah. Berasa ke? Melucu ke tak melucu? Itu bau api dunia. Belum lagi api dia akhirat. Macam tu. Api lilin je lah. Cubalah test api lilin tu. Tuan-tuan pun boleh test lah. Ambil lilin tu, masukkanlah jari kat lilin tu. Apa rasa ke? Mengelintin dia tak? Mengelintinlah kepanasan dia. Kan? Copek tarik je tak? Copek tarik. Macam kita kena karen kan? Kena karen tu. Kita tengah repair lampu, tiba-tiba kena karen. Copek tak kita tarik kita punya tangan tu? Jari tu copek kan kita tarik. Macam mana lah rasa tu kan? Kekuatan tu. Apalagi api neraka dengan berpuluh kali ganda kan azabnya dalam neraka itu. Kullama nudijat qulubuhum badanna juludan ghairaha. Setiap kali dia punya kulit itu masak, maka diganti dengan kulit yang lain. Setiap kali masak diganti dengan kulit yang lain. Kenapa diganti kulit yang lain? Kalau pakai kulit tu juga boleh. Kerana perlu diganti sebab bila dah terlampau masak tu dia punya sel-sel tu dah mati. Bila sel dah mati dah tak terasa dah. Itu sebab Allah Ta'ala menggantikan dengan kulit yang lain. Yang ada sel-sel perasa tu supaya mereka itu merasai azab tadi. Liyazukul azab kata Allah. Supaya mereka itu merasai azab keperitannya. Dengan tololong kan? Terjerit, tololong dalam neraka itulah. Nak keluar tak boleh. Mengaung lah dalam tu kan, mengaung lah. Pukul oleh malaikat dan sebagainya. Kan dengan binatang kala jengking, ular, sawo semua dalam tu. Yang saiznya sebesar batang pinang, sebut dalam hadis kan. Yang akan menyeksa siang, malam, pagi, petang. Tidak ada zon yang selesa. Kepada penghuni neraka tak ada zon selesa. Semua dalam keperitan azab. Sehinggalah pada satu mata yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat Quran yang senada dengan pemahaman dan pendapat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fahallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Okey. Fa in tabu, dan jikalau mereka itu bertaubat. Taba ya tubu. Tubu ila Allah, tubu taubatlah. Maka jikalau mereka bertaubat, wa aqamus salat, dan mereka itu mendirikan sembahyang, wa atauz zakah, dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, kemudian maka hendaklah membiarkan mereka, fakhallu sabilahum, biarkanlah mereka, jangan diganggu lagi. Innallaha ghafurur rahim,
Sesungguhnya Allah Ta'ala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey. Maknanya tadi golongan tadi tak nak tunaikan zakat kan? Tak nak tunaikan zakat. Jadi akhirnya ada golongan tadi yang bertaubat kepada Allah. Kalau mereka taubat Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan menerimalah taubat mereka, tetapi naklah dengan sebenar-benar taubat. Tak boleh taubat main-main. Macam tu. Dan firman Allah Ta'ala lagi, fa in tabu wa aqamus solah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Fa ikhwanukum fid din wa nufassil ayati liqaumin ya'lamun. Maksudnya fa in tabu, dan jikalau mereka bertaubat dalam bab tadi, tak nak keluarkan zakat tadi, wa aqamus salah, dan mereka itu mendirikan sembahyang, wa atau zakah, dan mereka itu membayar zakat, fa ihwanukum fid din, maka mereka itulah saudara kamu dalam agama. Mereka itulah baru menjadi saudara kamu dalam agama. Okey, selagi mana dia tak ada taubat, tak kembali sembahyang, tak kembali zakat, bayar zakat, jadi mereka bukan saudara kita dalam agama. Betul tak? Itu juga. Okay, begitu juga kalau orang tak mengucap dengan syahadat. Kita memang baik dengan dia. Kita berbaik dengan dia, kita selalu berkawan dengan dia, kan? Tetapi mereka tak ada syahadah aja. Bila tak ada syahadah, maka sebenarnya mereka itu bukan kawan kita. Falaisa ikhwanukum fiddin, mereka itu bukan saudara kamu dalam agama sebenarnya. Kan? Hanya saudara dalam bab dunia jelah. Bab agama, akhirat tak boleh. Tak boleh. Silap-silap kita akan ditarik pula ke dalam neraka oleh mereka. Itu yang bahaya tu kan. Itu kena berhati-hati dengan golongan itu. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan, nufasilu, kami menjelaskan ayat-ayat kami liqaumin ya'lamun, bagi orang yang mengetahui, ataupun bagi kaum yang mengetahui. Maka ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengajukan pendapat itu kepada para sahabat, lalu dengan serta-merta mereka menerima pendapat tersebut dan menganggap bahawa pendapat itu benar, selanjutnya pendapat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tersebut dijadikan rujukan oleh mereka. Dalam bab tadi lah, bab zakat tadi lah. Gitu. Dengan demikian dapat diketahui bahawa sesungguhnya saksi duniawi tak hilang begitu sahaja bagi orang yang sudah membaca 2 kalimah syahadat, tetapi boleh diperangi kerana meninggalkan hak-hak Islam yang harus dipenuhi, misalnya membayar zakat dan sebagainya. Boleh diperangi, tapi dengan izin pihak berkuasa lah, pemerintah. Kita ni bukan berkuasa, kita bukan pemerintah, kan? Kita pun senjata tak ada, pemuda senjata yang ada. Senjata apa yang ada? Pistol air je lah. Faham pistol air? Tak tahu. Pulanglah. Okey, itu aja. Jadi pihak pemerintah, mereka ada senjata yang berat, senjata yang canggih dan sebagainya. Selagi mana mereka itu mendirikan solat, menunaikan zakat dan sebagainya, kita taat dan patuh pada mereka lah. Tetapi kalau rasa dalam konteks Islam ni, kalau tak setuju dengan perintah, tukar je lah. Tukar cara dia, ikut cara mengundi tu kan. Mengundi, tak setuju, undi. Pangkah lain pula. Dia pangkah lain. Itu dalam konteks Malaysia ni. Jangan angkat senjata. Kalau angkat senjata kan sama macam mentimun langgar durian. Mentimun langgar durian. Macam mana kalau mentimun langgar durian? Siapa yang penyet? Timunlah durian, okey je. Steady je durian. Okey? Dalam konteks Islam ni, Malaysia kalau tak setuju, pilihan raya. Kita ada pilihan kecil, pilihan besar dan sebagainya kan. Kat situlah kalau nak tukar. Hafiz, itu saja tuan-tuan perbincangan kita malam ini. So insya-Allah akan datang kita sambung lagi kalimat takwa, cahaya dalam hati. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya buka pertanyaan lah kalau ada pertanyaan, perbincangan dan sebagainya, silakan kalau ada. Ya. Macam mana?
Iman kita kurang. Yalah, kita ni ada syaitan, kadang senapsu dah kan. Itu pun benda-benda yang boleh menyebabkan iman kita kurang, iman kita bertambah dan sebagainya. Kalau kita punya ketahanan diri gitu, ketahanan iman kita kuat, syaitan pun tak mampu nak goda kita. Ilmu yang banyak pun boleh tentu juga. Banyak juga kadang-kadang orang ilmu banyak pun hancur juga. Dia pula menipu kita pula. Dia tipu gitu. Dia pandai bercakap, dia pandai cakap, pandai berceramah dan sebagainya. Itu dia kai pula kan. Bukan orang sinilah, orang England. Betul tak? Dia juga tu. Masalahnya bila dia nak menipu tu, golongan asatiza, golongan ustaz pun terbalik sama juga. Contohlah dalam menipu dalam orang kata pelaburan ke, menipu dalam pelaburan ataupun menipu dalam haji dan umrah. Bab haji umrah kan, buat pakai haji, buat pakai umrah. Tiba-tiba orang yang poi tu tak jadi poi. Sepatutnya dah poi dah tak poi. Ataupun dah sampai sana dah, tiba-tiba kena balik. Sampai sana tiba-tiba kena balik kan. Duit dah bayar dah ni. Okey. Kata dah niat ihram dah tu. Ada soalan tu dalam grup WhatsApp tu. Ada orang tanya lah. Kan dalam grup WhatsApp, guru-guru agama. Ada orang hantar. Ada tak di kalangan ustaz ni boleh menjawab persoalan ni, dia kata. Bagaimana kalau seorang itu dia telah pun pergi menunaikan haji ke Mekah dan dia pun dah niat ihram di sana, tiba-tiba tak jadi, kena dihantar balik semula ke Malaysia. Ada orang tanya lah, macam mana tu? Perlu tak bayar dam, dia kata. Persoalannya perlu ataupun tidak bayar dam. Dia dah niat ihram dah tu. Itu tertahan. Perlu tak bayar dam? Macam tu. Perlu tak? Perlu tak bayar dam? Dia dah niat ihram haji dah, dah pakai baju haji, dah nak buat haji ni, tiba-tiba ditahan. Tak dibenarkan menunaikan haji disebabkan masalah visa dan sebagainya. Dari perintah akan suruh balik ke Malaysia. Perlu tak orang itu kena bayar dam? Jawapannya perlu bayar dam. Kena bayar dam. Di mana bayar dam? Bayar di Malaysia. Bayar dam itu di Malaysia. Okey? Adalah punya syarat-syarat tu bayar dam tu, berapa jumlah dan sebagainya, memang ada. Dia kena bayar di Malaysia. Tak dapat nak bayar kat sana tu. Macam mana pula? Dah kena balik. Dia ni termasuk dia kata dia di kalangan golongan orang yang tertahan namanya. Namanya orang yang tertahan daripada menunaikan haji dan umrah. Kalau dia belum lagi balik ke Malaysia, boleh bayar dam di sana. Tapi kalau dah diperintah balik ke Malaysia, kenalah bayar dam di Malaysia. Tak boleh kena bayar dam di sana. Sebab dia dah ada. Masalahnya kan, bila dah berlaku macam tu, siapa yang malu? Dia kata dia punya package tu, dia punya haji ni lah, haji tu lah, ustaz tu lah, ustaz ni lah dan sebagainya. Jadi yang malu tu siapa? Yang siapa yang label haji lah. Kita pun terbalik sama juga. Sedangkan bukan kita yang buat. Ustaz-ustaz pun kena juga, malu juga kan. Itulah ustaz, dia kata. Kamu boleh percaya je kat ustaz ni. Dah den melak kono pula dah. Den melak kono pula dah. Kan? Dia mana dah terlibat buat fikir-fikir haji umrah. Macam tu. Itulah dia tuan-tuan yang berlaku, tahu tak? Okey. Jadi mana syaitan pun kadang dia lagi bijak lah. Dia lagi bijak, dia lagi cerdik daripada kita. Dia pun pandai nak nipu kita kan. Tu sebab tadi iman tu bertambah dan berkurang tu itu. Ada masa tambah, ada masa kurang. Yang penting pada kita macam mana kita nak lawan dia kan. Nak lawan dia kan, nak tewaskan dia dan sebagainya. Wallahu alam bisawah wa ilam. Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan ya fata ya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'afa arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin. Qabalallahu minkum. Finish.